Tapi hakikatnya ku amat kecewa, dalam senyumku sengsara. Okay, dah saya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum pendengar warna. Assalamualaikum pendengar warna. Saya Siti Fairuz. Saya Siti Fairuz. Anda sedang mendengar warna. Anda sedang mendengar warna 942 FM. 942 FM. Bila saya diberitahu bahawa Siti Fairuz saya akan berjumpa dengan beliau dan beliau berada di Singapura, kami begitu teruja sekali dan kalau usah ditanya, janganlah tanya sama ada itu siapakah nama penyanyi itu. Dan bila rinduku sebut namamu, saya selain lagu itu sering kita gunakan di warna, maka itu tembak mula pertanyaan dengan warna yang sering bertanyakan kenapa tidak dapatkan penyanyi Siti Fairuz. Akhirnya sampai juga ke Singapura. Selamat datang ke Singapura. Terima kasih. Seronok berada di Singapura sebenarnya. Si peminat tak tahu juga apa yang membuat Kak Siti datang ke Singapura ni. Selalunya kalau Kak Siti datang ke Singapura, sama ada untuk menziarahi kawan atau dijemput untuk apa-apa event ataupun untuk show lah, untuk menyanyi. Lama juga kita tak dengar berita Kak Siti. Mungkin boleh beritahu kita perkembangan terbaru ni. Sebenarnya perkembangan terbaru akak sekarang ni bermula berniaga. Mula berniaga, berjinak-jinak dalam bidang perniagaan. So pada permulaannya akak bermula dengan produk Siti Fairuz Parfum. Ada 2 jenis bauan, Bila Rindu dan juga Wajah. Tajuk ataupun nama perfume yang pertama itu adalah Bila Rindu dan perfume yang kedua adalah Wajah Cinta. Dan setelah tu akak berjinak dengan kopi. Kopi kampung, kopi O kampung, dan akak bagikan nama Kopi Dayang Senandung. Sebab orang tanya juga kenapa letakkan Dayang Senandung. Sebab akak cakap kopi kampung, kopi O kampung, jadi dia sinonim dengan Dayang Senandung. Cerita dulu-dulu. Dan Dayang Senandung kan kisah dia kan berkulit hitam. Jadi kena dengan tagline kopi ni hitam, pekat, legam. Jadi dia kenalah. Jadi pada akak dia ada kesinambungannya nama tu dengan kopi O. Jadi bagaimana agaknya setakat ini penerimaan peminat-peminat akak dengan So far alhamdulillah. Memang diorang suka kopi, perfume dan juga kopi. Memang ada peminat mana akak ada follower sendiri yang meminati perfume dan juga meminati kopi O. Kalau perfume lebih kepada, memang perfume ni unisex, tapi kebanyakannya kaum wanita atau kaum ibu atau yang lebih menyukai. Kalau kopi dia lebih luas. Sebab kopi ni rendah kafein. Selalunya kalau kita kata kopi O, budak-budak memang kita tak galakkan untuk minum kopi. Tapi kalau kopi Dayang Senandung ni, sebab dia rendah kafein. Jadi kalau ada orang yang takut bila minum kopi kepalanya pening, katanya kalau minum kopi O dia tak boleh ambil kafein. Kalau dia ambil kopi dia pening kepala. So alhamdulillah dengan kopi ni sebabkan dia rendah kafein, jadi orang yang tak boleh ambil kopi pun boleh merasailah nikmatnya minum kopi O. Cubalah dengan warna mungkin nak minum kopi ni cantik macam Kak Siti. Alhamdulillah, itu semua kurniaan Allah yang perlu kita jaga, itu je. Dan masih lagi boleh menyanyi pada usia begini. Wah, ini satu petanda bahawa Siti Fairuz ni memang boleh menyanyi. Dan saya rasa Kak juga diundang untuk menyerikan acara-acara kumpulan dan sebagainya. Ya, ada untuk macam Kak kata kalau hari raya untuk open house ataupun rumah terbuka. Kalau dia sambutan hari raya, macam tadi corporate show ataupun program-program di TV, di radio, alhamdulillah lah, maksudnya orang masih menerima, masih suka mendengarkan. Kita berbesar hati, orang masih suka mendengar lagi. Teringat dulu rancangan HMI lagu Bila Rinduku Sebut Namamu. Ini lagu yang begitu popular dan sekarang pun masih lagi popular dan masih lagi dikodarkan di Warna 942 FM. Mungkin Kak Siti boleh beritahu kita tentang suatu rakaman dan macam mana tu penerimaan lagu tu
yang dikatakan boleh sampai popular 80-an sampai ke 2019 ni. Agaknya di mana kekuatan lagu Lagu itu? tu mendapat platinum. Ya, okey, cerita sikit. Ciptaan Dan siapa dan sebagainya? Lagu ciptaan Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab, liriknya oleh Hafsah Hassan. Betul lah. Memang kira pencipta lirik yang terkenal dan komposer yang terkenal lah. Dan juga mungkin itu rezeki akak pun. Akak rasa itu ada juga berpihak pada rezeki. Sebab kalau mengikut didikan Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab, sesebuah lagu tu, kadang kita bertanya kenapa sesebuah lagu tu boleh bertahan lama. Di mana kekuatan sesebuah lagu tu boleh bertahan lama? Katanya dia perlu ada package. Kalau penyanyi tu, katalah penyanyi tu bersuara merdu ke apa, tapi kalau lirik tak sedap, ciptaan lagu tu, arrangement muzik ni sedap, tapi ada satu yang tak elok, maksudnya Tak kuat lah. tak kuat. Dia mesti tiga-tiga tu bagus. Dan jadi kalau orang tanya, okey, macam mana boleh orang lain menyanyi, lain jadi nyanyi, sebab komposer tu mencipta lirik, mencipta lagu, dan liriknya tu baru dicari yang penyanyi yang sesuai dengan lagu tu. Dan seseorang penyanyi akan diberi lagu mengikut genre dia. Maknanya kalau dibagi yang tak kena dengan dia akan jadi pincang lagu tu. Itulah kekuatan bila 3 package ni ada, itulah kekuatan sesebuah lagu dia boleh bertahan. Dan saya teringat Datuk Mak Nawab kata beliau perlu mengenali seseorang penyanyi itu dahulu sebelum beliau menciptakan lagu untuk beliau, Ya, untuk setiap penyanyi. Ya, Jadi betul Itu macam akak cakap tadi, dia tengok penyanyi tu, dia study, dia belajar dulu karakter artis tu, dan pencapaian nada seseorang penyanyi. Mungkin ada penyanyi yang sampai nada A, ada yang sampai nada B, nada C. Jadi kita tak boleh main bagi saja lagu. Itu menyiksa penyanyi. Jadi dia test dulu sampai tahap mana nada seorang artis tu, dan juga jiwa. Sebab penghayatan. Sesebuah lagu tu dia ada roh dalam lagu tu. Dia ada jiwa dalam lagu tu yang akan sampai pada orang bila artis tu menyanyikan lagu tu, akan sampai pada orang yang mendengar. Jadi dia kena tahu kalau kita buat sesuatu yang dipaksa, yang bukan kesukaan kita, dia kan tak jadi strong feel dia tu. Jadi bila kita buat sesuatu yang memang dah kena dengan jiwa kita, di situlah datangnya hasil yang produk yang baik. Sampai dapat platinum Alhamdulillah. Adakah itu satu pencapaian untuk akak? Ya, sebab sebenarnya yang platinum ni adalah untuk Bila Rindu. Sebab pada album yang pertama, lagu yang menaikkan akak adalah lagu Usah Bertanya Lagi. Sebab album yang pertama ni adalah satu trial. Dia macam percubaan, kata Datuk Seri. Dia nak tengok yang mana yang rentak. Dalam album yang pertama ada berbagai rentak dia beri untuk akak nyanyikan. Jadi lagu rentak yang mana yang paling bersesuaian dengan akak. So jadi bila album yang kedua, dia dah tahu dah. Jadi agaknya itulah jadi hasilnya, maka terciptalah Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Dan saya rasa bila cakap tajuk lagu Bila Rindu Ku Sebut Namamu, akak menghilang selama beberapa tahun. Itu saya rasa itu sesuatu yang mengecewakan peminat-peminat akak. Jadi berapa lama sebenarnya? Berapa lama akak tinggalkan dunia nyanyian sebenarnya? Lebih kurang 20 tahun. Sebab waktu tu akak dah menceburi bidang nyanyi waktu tu, dah merakamkan album sebanyak 2 album, dan sebenarnya Datuk Seri Ahmad Nawab merayu akak untuk buat album yang ketiga. Tapi perasaan akak waktu tu, Nawai itu tu lebih kepada kalau dah berumah tangga, kita nak jadi isteri yang solehah. Jadi kita tahu kemampuan diri kita tak boleh tumpukan dua, career dan juga menyanyi. Jadi akak terpaksa mengorbankan salah satu. Memang orang kata kalau kita dah memang jiwa penyanyi, memang agak susah, tapi kita cuba waktu tu untuk meninggalkan juga, maksudnya dunia tu. Tapi tu orang kata walau macam mana pun selepas 20 tahun tu, selepas berpisah, jadi agak mungkin banyak lebih ruang untuk menyanyi kan. Anak-anak pun dah besar, jadi ke situ jugalah didorong.
Jadi membuat keputusan untuk berhenti menyanyi itu adalah satu keputusan yang bukan senang dibuat Ya sebenarnya memang bukan senang. Tapi akak boleh bertahan selama 20 tahun. 20 tahun tu memang akak tak ada menyanyi langsung. Memang tak ada lah macam Tak orang nampak kata. langsung. Tak ada langsung. Kalau orang kata kot sekali-sekala ke untuk suka-suka pun memang Tidak. tak ada. Sebab macam akak kata, jiwa kita dah memang jiwa penyanyi. Jadi jangan dimulakan sikit. Dia tak boleh. Dia kalau stop, you stop terus. Kalau you sikit-sikit tu nanti dia akan terus kembali orang kata kan. Tapi kita cuba, kita manusia biasa. Kita cuba, kita merancang. Tapi selepas 20 tahun dia dah memang macam rasa dah terpendam terlampau lama. So bila selepas pada berpisahan tu baru akak boleh menyanyi balik. Baru rasa macam jiwa kita rasa macam buat sesuatu yang kita suka. Sebab pada akak kita menyanyi tu mungkin ada pandangan orang berbeza. Tapi senang je pada akak kita menghiburkan orang. Kita bukan menyusahkan orang. Dan kita hibur hati kita juga. Sebab kita buat sesuatu yang kita suka. Jadi pandang positif je lah. Kita pandang positif kita buat sesuatu. Jadi bila berlaku perpisahan keruntuhan rumah tangga berlaku. Jadi bagaimana waktu tu ialah nak membesarkan anak-anak, untuk menyara anak-anak. Jadi adakah itu juga yang membuat Kak Siti ingin kembali menyanyi macam mana? Macam kata tadi, memang jiwa tu dah ada di dalam. Tapi apabila memandang sesuatu tu, kita dah berhenti menyanyi.